Seterusnya kami nak berkongsi kepada anda, ini berkaitan juga dengan pembukaan sesi persekolahan untuk pelajar tingkatan 5 dan 6. Kita tahu SOP telah pun diamalkan untuk melatari pembukaan tersebut bagi kita mengelak risiko jangkitan penularan COVID-19 di sekolah. Namun mungkin ramai yang belum tahu ada perkhidmatan kesihatan khusus di sekolah, terutamanya melibatkan imunisasi yang disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami nak berkongsi mengenai topik tersebut bersama tetamu di studio. Sudah ada Dr. Saidatul Nurbaya Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Doktor, kalau kita nak cerita berkenaan dengan imunisasi ni, saya rasa semua masyarakat Malaysia yang pernah ke sekolah akan menjalani proses untuk mendapat suntikan di sekolah mereka. Ada yang takut, ada yang tak takut sebenarnya. Cuma sekarang ni sedikit berbezalah suasananya sebab kita dilanda COVID. Jadi mungkin ada beberapa prosedur dan juga proses yang sedikit berbeza yang perlu dilalui oleh pelajar dan juga pihak KKM sendiri dalam menyediakan perkhidmatan imunisasi ini. Jadi untuk mukadimahnya, jom doktor kita kongsikan dengan penonton pada pagi ini bagaimana sebenarnya perbezaan itu perlu dilalui oleh pihak KKM terlebih dahulu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, sebelum kata COVID ni dulu, memang Kementerian Kesihatan kita menawarkan perkhidmatan untuk murid-murid sekolah secara berkala lah ya. Iaitu kita membuat selain daripada imunisasi, kita juga membuat pemeriksaan kesihatan, kita membuat saringan kesihatan dan kita membuat kata-kata pendidikan kesihatan. Kita mensasarkan kepada murid prasekolah tahun 1, tahun 6, tingkatan 1 dan tingkatan 3 ya. Di mana kalau kata-kata imunisasi ni dia akan ada semasa berada di tahun 1. Ya. Di mana murid-murid ini akan menerima kita kata imunisasi dos tambahan. Itu kalau dos asas atau kata-kata dos primer diberi semasa kanak-kanak berusia di bawah 2 tahun. Ya. So selepas mereka masuk sekolah, kita bagi dos tambahan lagi, di mana pada tahun 1 mereka menerima 2 suntikan bagi melindungi mereka daripada penyakit campak, rubella, difteria dan juga kancing gigi. Dan semasa di tahun 1 bermula daripada 2010, murid-murid perempuan khusus untuk perempuan, minta maaf ya, murid lelaki okey, kita tawarkan mereka imunisasi HPV, ataupun singkatan kepada human papilloma virus. Ini khusus ya untuk melindungi wanita daripada jangkitan HPV dan seterusnya daripada terkena kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Dan yang terakhir dalam siri imunisasi kanak-kanak di bawah 5 tahun adalah bagi semua mereka berada di tingkatan 3, kita beri mereka sekali lagi imunisasi mencegah kancing gigi. Itu secara dalam keadaan biasa. Dan mana kita tak perlu risaulah sebab ibu bapa tak perlu risau sebab kami melalui perkhidmatan kesihatan sekolah akan melawat semua sekolah. Dan imunisasi diberi di sekolah. Ibu bapa tak perlu risau. Ini sebelum COVID. PKP ya. 18 hari bulan Mac sekolah tutup. Sampai sekarang ke sekolah. Jadi bagaimana berbezanya? Kalau kita lihat sekarang bila sekolah dah tutup, tak ada siapa kat sekolah kan? Ya. So now apa yang kami menyusun atur semula dengan memberikan perkhidmatan itu di klinik kesihatan. So ini bermakna sekarang ibu bapa diminta untuk ke klinik membawa anak mereka mendapatkan imunisasi. Baik. Doktor, walaupun sekarang ini kelonggaran dah diberikan, kita tidak memberikan imunisasi di sekolah tapi di klinik kesihatan disebabkan amalan norma baharu ini ada penjarakan sosial. Tidak boleh semua berkerumun di klinik kerajaan untuk mendapatkan imunisasi. Mungkin pelarasan dari pihak kementerian sendiri bagaimana? Temu janji dibuat dahulu ataupun nanti lepas sekolah dibuka mereka yang keciciran untuk mendapatkan imunisasi ini bagaimana? Okey, terima kasih Andy atas soalan tu. Ya, kita terpaksa menyusun atur semula perkhidmatan kesihatan sekolah ni dengan apabila sekolah ditutup, kita keutamaan Kementerian Kesihatan adalah melindungi kanak-kanak daripada penyakit berjangkit. Oleh itu kita memberi keutamaan kepada pemberian imunisasi di sekolah. So sebab selama ni pun memang kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi bagi memastikan kelancaran proses ini dan menepati orang kata norma-norma baharu, KKM bekerjasama dengan KPM di mana kita memohon bantuan Kementerian Pendidikan untuk
memberi senarai nama murid kepada kita, dan berdasarkan senarai nama ini kita membuat temujanji dalam kumpulan kecil. Di mana kalau dulu kita panggil satu kelas turun untuk imunisasi, tetapi di klinik kita akan beri temujanji dalam contohnya 10 orang dalam 1 jam, 9 orang dalam 1 jam. Supaya ini bagi mematuhi norma-norma barulah, di mana kita sediakan tempat berasingan untuk dibanyakkan pejabat kesihatan ataupun klinik yang agak berasingan daripada pesakit-pesakit. So mereka ada sistem pendaftaran mereka sendiri, mereka tunggu datang hanya dengan seorang ibu atau bapa sahaja, duduk menunggu dalam jarak 1 meter. Kemudian dipanggil satu demi satu untuk imunisasi. Baik. Ya. Apa yang akan terjadi sekiranya kanak-kanak tersebut tidak memenuhi jadual imunisasi tersebut? Okey, kita faham ada ibu bapa takut untuk bawa anak untuk temujanji. Bagi kes-kes macam ni, mereka tidak perlu bimbang kerana selepas sekolah beroperasi sepenuhnya, maksudnya bila murid tahun 1 dah masuk, tingkatan 1 dah masuk, tingkatan 3 dah masuk, pasukan kesihatan sekolah daripada Kementerian Kesihatan akan masuk semula ke sekolah. Dan kita akan mencari mereka yang terlepas daripada imunisasi ini bagi memastikan mereka dapat imunisasi. Sekurang-kurangnya lah kan, kita kata kalau tidak tahun ini, kalau kita tak sempat sebab masa persekolahan ini agak pendek dan cara operasi di sekolah pun akan berubah, tidak lagi seperti dulu, kami akan cuba menghabiskan pada tahun hadapan. Kalau tidak tahun ini, jangan risau, di tahun hadapan mereka akan dapat imunisasi ini di sekolah nanti. Ya, baik, saya nak menyentuh mengenai jadual mendapatkan imunisasi yang Syu sentuh tadi. Doktor pun ada jelaskan bahawa bayi daripada newborn sampai usia 2 tahun dah dapatkan imunisasi. Mungkin ada ibu bapa yang mempersoalkan keperluan untuk anak-anak mereka dah dapat imunisasi ni, newborn sampai usia 2 tahun. Lepas tu darjah 1, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 3, 4 masih lagi perlukan. Kepentingan mendapatkan imunisasi ini mengikut jadual yang dinyatakan tadi, doktor. Okey, dia penting kerana kita nak memberikan satu perlindungan yang optimal di mana pada masa 2 tahun ni tadi ada yang mendapat penuh, betul? Ada juga yang kita bagi beberapa yang tidak melengkapkan. Okey, salah satu sebabnya apabila kita memberi mereka di sekolah ni, kita juga mencari kanak-kanak yang imunisasinya tidak lengkap dan kita akan cuba melengkapkan. Dan ada sehingga umur, kalau ikut jadual imunisasi Kementerian Kesihatan, kita sehingga umur 15 tahun kita ada beberapa bilangan imunisasi yang optimal perlu diterima. Contohnya kalau kita ringkaskan, kita kata pada umur untuk imunisasi kancing gigi mereka perlu dapat 6 imunisasi sehingga mereka berumur 15 tahun. Untuk kita kata difteria dia perlu 5 suntikan. Untuk pertussis ataupun batuk kokol sebanyak 4. Kemudian mereka perlu 3 terima BCG juga 4. Hepatitis B mereka perlukan 4 dan berapa lagi lah. Dan 2 dos yang orang kata optimal bagi melindungi mereka daripada measles. Dan juga untuk vaksin HPV tadi. Okey. Jadi harapnya ibu bapa yang sedang menonton sekarang ini tahulah kalau anak anda dijadualkan untuk mendapatkan imunisasi, anda boleh ke klinik kesihatan berdekatan. Mungkin boleh buat panggilan ke mana-mana terlebih dahulu sebelum walk-in. Walk-in ni, kita tidak menggalakkan walk-in ni sebab kita kata prinsip asas di klinik kesihatan adalah mengurangkan kesesakan di klinik. Dan juga mengurangkan tempoh keberadaan pelanggan di klinik. Jadi ibu bapa tunggu mereka untuk mendapat temujanji. Bagi murid yang berada dalam lokaliti yang sama, mereka akan diberi temujanji untuk hadir ke klinik pada masa tertentu. Tetapi kita tahu juga ada murid-murid duduk asrama. Mereka bersekolah di luar lokaliti tersebut. Bagi ibu bapa seperti ini, kita mohon mereka yang betul membuat panggilan ke klinik untuk buat temujanji. Kita tidak menggalakkan ibu bapa walk in ke klinik. Okey. Percumalah tidak ada bayaran yang akan dikenakan. Okey, untuk warga Malaysia percuma. Okey. Sekolah kerajaan, sekolah swasta dua-dua boleh mendapatkan. Dia begini perkhidmatan kesihatan sekolah ini adalah satu perkhidmatan yang kita kata perkhidmatan yang mobile, di mana
Kementerian Kesihatan menawarkan dengan melawat sekolah. Okey. Okey. Dan di dalam ni kita tahu sekiranya perkhidmatan ini adalah daripada government to government service, ia adalah secara percuma. Tetapi kalau sekolah swasta atau sekolah antarabangsa memohon pasukan ini melawat, charge fee dikenakan. Di mana untuk sekolah swasta ni bagi warga negara Malaysia, kita kenakan bayaran sebanyak RM150. Okey. Bagi bukan warga negara RM300. Ini kalau mahukan pasukan sekolah membuat lawatan. Okey. Bagaimanapun kita juga ingin memberi perkhidmatan yang sama-tara untuk semua rakyat kita. Jadi bagi ibu bapa yang mendengar ni, kalau anak dia di sekolah swasta berada di dalam tahun 1, tingkatan 1, tingkatan 3, mereka boleh bawa anak mereka ke klinik untuk dapatkan imunisasi ini dengan syarat meminta surat akuan mengatakan pelajar ini adalah pelajar sekolah. Okey. Dan mereka atas charge yang sama, mana mereka tidak dikenakan charge. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Sarah Nobaya Buang bersama dengan kami untuk kongsi berkenaan imunisasi dalam perkhidmatan kesihatan sekolah. Baik, manfaatkan sebaiknya untuk perlindungan menyeluruh kesihatan anak-anak anda. Terima kasih sekali lagi doktor kerana bersama dengan kami.